بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita menyambung kepada surah Ghafir, surah yang ke-40 halaman 471. Kita bersama pada hari ini Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fas. Macam mana Ustaz hari ini okey? Alhamdulillah saat ni kita dah 8 Ramadan. Betul. Minggu yang kedua saat ni ya. Kita bersama Ustaz Fas minta yang bertenaga Ustaz lagi suara tadi tu masih apa rahsia Ustaz untuk pastikan pada Ramadan ini kalau kita nak baca Quran jangan sampai kita satu batuk-batuk lebih kan, tapi lebih daripada itu ialah dia tak berstamina, suara tak bersemangat. Macam mana tu? Betul Safas, macam kalau saya sendiri sebab malam tu kita ada bertugas jadi imam tarawih kan. Pertama sekali berbuka puasa tu memang kena jagalah. Tak makan terlalu banyak, and then kalau boleh elakkan makanan berminyak kan. Berminyak. Lepas tarawih tu jangan kita balas dendam. Okay. Jadi buka puasa makan sikit, lepas tarawih kita banyak, padahal masa tu dah nak tidur. Dia kalau minum air banyak okey tak? Air banyak okey. Bagus. Air, dan kalau saya sendiri saya sangat sensitif dengan air batu. Ais ketul tu. Jadi memang sepanjang Ramadan tu biasanya saya akan elakkanlah. Insya-Allah. Sebab mudah batuk. Mudah batuk. Jadi dan juga sahur sahur tak boleh not too heavy lah. Not too heavy. Okey ke? Betul ke? Betul Ustaz. Tak boleh sungguti sangat sahur tu. Jangan sungguh sangat ya. Jangan sungguh sangat ya, ambil mana yang banyak sangat kan. Ya, sekadar lah sekadar masya-Allah. Jadi alhamdulillah kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala ya agar kita terus diberkati dengan Quran. Kita saksikan sinopsis ringkasan halaman 471. Pada ayat yang ke-34 hingga 35 Allah mengunci hati orang yang ragu, sombong dan menolak kepada perkataan ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sambungan daripada nasihat daripada rajul, seorang pemuda daripada menteri-menteri penasihat kepada Firaun. Seterusnya Firaun mencari Tuhan Musa untuk meremehkan dan mengingkari risalahnya. Ini disampaikan pada ayat 36 hingga 37, disambung pada ayat yang ke-38 hingga 40 di mana kesenangan dunia yang sementara dan pembalasan amal adalah mengikut apa yang dilakukan semasa kita berada di dunia. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 34 hingga 37 memaknai kepada halaman 471 surah Ghafir. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man wala wa ba'd. Apa khabar semuanya ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat kita dan mudah-mudahan dapat kita terus bersama dengan Al-Quran, terus kita memperbaiki, memperelokkan bacaan Al-Quran kita, memahaminya, dan moga-moga Allah Subhanahu taala beri kekuatan untuk kita cuba berusaha mengamalkan isi kandungnya. Amin ya rabbal alamin. Kita nak mula bacaan kita saat ini ayat yang ke-34 sehingga yang ke-37. Saya nak mengajak semua ibu-ibu, ayah, kakak, abang semua kita baca sama-sama. Boleh ya? Insya-Allah, insya-Allah. Kita cuba dengan murattal bayati insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءكم يوسف من
قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-34 hingga 37 Ustaz ya. Yes. Agak panjang juga sampai ke bawah tu. Ya, alhamdulillah Ustaz. Air tak ada? Ya, air tak ada. Masya-Allah. Ya, dan kita doakan ya terus tuan-tuan yang berada di rumah juga kuat dalam meneruskan bacaan Ustaz ya, bacaan, dan kita ingin memahami sambungan kepada kisah ya bagaimana pemuda rajul mukmin yang beriman di kalangan pengikut ataupun penasihat Nabi kepada Firaun ya, bagaimana beliau menyatakan fakta demi fakta, dan disambung lagi pada ayat yang ke-34, dan sebelum itu Nabi Yusuf telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi kamu sentiasa meragukan apa yang dibawanya. Banyak pelajaran yang kita boleh ambil daripada perkataan rajulun mukmin ini, di mana sebelum ini menyatakan Ustaz ya bahawa risiko kan, kalau katakan Nabi Musa ni menipu untuk dia je, tapi kalau betul kita yang kena. Dia berbincang tentang risk management ya, pengurusan risiko, dan sebagai menteri, sebagai penasihat, dia tak nak sampai Firaun ni tak nak sampai jatuh Ustaz. Dia nak pastikan politiknya, pengurusannya, kepimpinannya masih tinggi. Jadi dia minta nasihat penasihat ini, rajulun mukmin ini
saya ketika baca ayat ini, ayat muka surat sebelum ini, kita rasakan bahawa ini kalau silap-silap kena bunuh dia ni. Tetapi dia adalah penasihat. Penasihat, dan cara dia bercakap itu adalah tidak apa istilahnya fanatik kepada Nabi Musa. Dia cakap dengan logik yang boleh diterima oleh Firaun dan pengikut penasihat pada waktu itu. Dan dalam ayat 34 ini, selain daripada bila Firaun membalas bahawa dia yakin dia yang betul, yang menunjuk pada jalan yang lurus, penasihat ini, rajulun mukmin ini, dia menyatakan bahawa telah datang Nabi Yusuf, Yusuf min qablu bil bayyinat, dengan bukti-bukti, famaziltum fi syakkim mimma ja'akum bih. Nak menceritakan di sini bahawa Nabi Yusuf, Ustaz, yang kita dah baca dalam surah Yusuf, satu-satunya surah yang ada nama Nabi Yusuf di luar surah Yusuf adalah surah Ghafir. Kan? Dan mukmin ini dia memberitahu bahawa nenek moyang pemimpin yang hebat, maksudnya ini sejarah ni, dibawa dari segi perspektif sejarah pula, bahawa telah datang dengan bayinat, dengan bukti-bukti. Nak ceritakan kepada kita, Nabi Yusuf ketika dia naik sebagai pemimpin menteri keuangan itu, dia bukan sekadar menguruskan negara, tapi membawakan bayinat, membawakan tauhid, melaksanakan dakwah, tapi dakwahnya itu sebagai menteri keuangan pada waktu itu. Ceritanya kepada kita, manfaatnya kalau kita bekerja di mana saja pun, sebenarnya kita boleh menyampaikan bayinat ataupun menyampaikan mesej kebaikan kepada orang ramai. Dan rajul mukmin ini menyatakan famaziltum fi syakkim mimma ja'akum bih, tetapi kamu sentiasa dalam keraguan. Jadi dia dah mengingatkan, kamu ni memang Nabi Yusuf dah bawakan bayinat, masih lagi nenek moyang kita ni masih lagi dalam keraguan. Hatta idza halaka, bila Nabi Yusuf ini sudah meninggal, qultum, maka kamu berkata, takkan lagi bangkit seorang rasul selepas ini yang bercakap macam Nabi Yusuf alaihissalam. Pasal Nabi Yusuf ini sebelumnya adalah pemimpin-pemimpin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yudillullahu man huwa musrifun murtab, iaitu demikianlah dibiarkan sesat bagi mereka yang melampau batas, yang selalu ragu-ragu. Jadi nasihat demi nasihat ini, Ustaz, dia panjang kalau kita tengok, bercakap pada Firaun, dan disambung lagi dalam ayat yang ke-35. Kita baca sekali lagi ayat 35 ini, nasihat daripada rajulun mukmin ini agar sama-sama kita mendapat semangat dalam hidup kita ini di tempat kerja masing-masing, position ataupun pangkat kita masing-masing. Sebenarnya kita mesti membawa manusia menuju kepada kebenaran, menuju kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ayat 35 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu-ibu ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu taala, kita nak ulang sekali lagi ayat yang ke-35, kita nak baca sama-sama. Barangkali tadi mungkin tak sempat ni, jom masanya untuk gemakan. Di samping mungkin dah bersedia tu apa masak hari ni. Contoh. Jadi jom kita baca sekejap ayat yang ke-35, ulang sekali lagi, baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-35 ini menerangkan kepada kita sambungan daripada ayat 34, mereka yang dibiarkan Allah, mereka itu berada dalam keadaan melampau batas dan juga ragu-ragu, ataupun Allah biarkan mereka sesat kerana mereka melampau batas dan ragu-ragu. Jadi sesatnya itu manusia ini pilih, Ustaz, kerana dia memilih untuk melampau batas dan ragu-ragu. Apa ciri orang yang melampau batas dan ragu-ragu? Allah nyatakan dalam ayat 35 ini, selalu berdebat.
Selalu berdebat fi ayatillah, kebesaran mukjizat-mukjizat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah ni dia debat seperti mana Firaun dia berdebat kepada Nabi Musa, kan? Dia tidak percaya, dan pemimpin-pemimpin pada waktu itu juga berdebat. Ya, dia cuba mendebat ataupun menafikan perkara itu tanpa sultanin mubin ataupun sultanin atahum, tanpa bukti yang benar. Ya, bila dah kalah itu mereka guna kaedah apa Ustaz? Kalah dia guna cara hujah yang tak betul, dan akhirnya pakai fizikal. Masya-Allah. Ya, sama juga sekarang ini bila dia dah bercakap ini, ya, sampai kepada ayat ini kabura maqtan, ya, rajul ini bercakap lagi besar kemurkaan Allah, dan juga di sisi orang yang beriman. Orang yang beriman, dan di sisi Allah besar kemurkaan kalau seseorang itu suka berdebat. Jadi di kalangan, kalau kita zaman ini Ustaz ya, kalau kita berdebat tanpa ilmu, sebenarnya orang-orang beriman di kalangan ulama, di kalangan orang-orang soleh, dia tak suka pun. Betul. Jadi kita tak payahlah debat-debat dekat Facebook. Kadang-kadang komen video 1 minit, tapi debatnya yang bergaduhnya orang lain. Aduh, betul. Yang 2 orang yang ada tu jumpa bahagian pengurusan, jumpa elok-elok, insya-Allah selesai. Betul. Rupanya ya, orang lain pula yang maskin bergaduhnya, yang tutup Facebook lah apa sebagainya. Suami isteri pun boleh bergaduh Ustaz pasal berbeza pendapat, padahal sebenarnya orang beriman ya tidak suka kepada orang yang berdebat kepada kebaikan ataupun fi ayatillah. Ya, di hujung itu Allah menyatakan kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar, iaitu Allah akan tutup ya kepada hati yang sombong, yang bermegah-megah di dalam kehidupan ini. Dan siapakah rujukan ini? Adalah merujuk kepada Firaun dan juga pegawai-pegawai dia lah yang ada pada waktu itu. Jadi bila dah cakap panjang Ustaz ya, dah cakap panjang rajul ini, Firaun balas balik. Dia dah tak ada hujah dah. Pada waktu ini apa yang kita dah belajar sebelum ini, guna kaedah perli ataupun guna kaedah fizikal. Dan apa yang dibuat oleh Firaun, waqala Firaun ya Haman, ya engineer je lah Ustaz ya, penasihat engineer je, kira kementerian kejeraya je lah ya, ibnili, ya tolong buatkan kepadaku satu menara untuk aku tengok kepada jalan menuju kepada Tuhan Musa. Sambungannya pada ayat yang ke-37 tu Ustaz ya. Asbab dengan binaan ini, pintu-pintu itu untuk jalan langit sehingga aku dapat melihat Tuhannya Musa, tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta. Sebenarnya dia boleh cakap je untuk melihat, dia bina-binaan tu pasal nak tengok Tuhan Nabi Musa kan. Tapi kalau Tuhan Musa dia cakap begitu, dia dah mengiktiraf. Subhanallah. Jadi dia tak boleh iktiraf. Ada tu. Dah ada lah tu pasal dia nak pergi tengok tu kan. Jadi dia kata tapi aku tetap menganggapnya pendusta. Jadi kalau dah anggap pendusta, buat apa bina? Tengok apa? Tak payahlah percaya. Jadi dia hujah, dia nak berdebat tetapi debatnya itu bukan berdasarkan ilmu, jadi tak kena Ustaz ya. Jadi seterusnya apabila dicakapkan Nabi Musa itu pendusta, kadzalika zuyyina li fir'aun su'u amalihi wa sadda an sabil, wasudda an sabil anis sabil, iaitu kami telah dihiasi Firaun itu atas amalan keburukannya, dan juga dia telah dihalangi daripada jalan yang benar. Istilah zuyyina ini Ustaz ya, siapa yang hiaskan? Sudah tentunya kita tahu syaitan. Betul. Tetapi dia diwakili oleh kuncu-kuncu penasihat. Penasihatlah cakap kena bina ni kan, untuk pastikan kita buat bangunan ini untuk kita pergi ke atas sana. Akhirnya cakap tak ada apa-apa, dan akhirnya Nabi Musa ini kita boleh cakap penipu. Kita boleh beritahu pada. Jadi nasihat-nasihat daripada orang sekitarnya itulah yang menjadikan zuyyin. Dan juga yang keduanya Ustaz ialah menghalang daripada jalan kebenaran. Dan ini berlaku zaman sekarang juga. Dia kadang-kadang ada seorang ketua pemimpin itu, dia bukan sekadar seorang saja yang buat rosak. Dia ada orang sekitarnya tu 25%. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan adalah seorang pemimpin ataupun kenal pada pemimpin, kita jangan jadi tukang kipas. Jangan jadi tukang kipas, apatah lagi pada bulan Ramadan ini. Pasal tukang kipas ini kita rasa saya dapat gaji halal ni. Tapi kalau katakan menggunakan peluang itu untuk mendapatkan rasuah, projek yang tak betul, sebenarnya kita tak makan tak minum tetapi masih memasukkan akaun dengan duit-duit yang tidak halal. Itu juga perkara yang perlu kita takwa pada bulan Ramadan ini. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Sebenarnya segala perancangan tipu daya Firaun ini adalah rugi. Ya, dua perkataan yang kita nak beri perhatian. Firaun dikaitkan dengan kaid Ustaz ya. Kaid ini adalah tipu daya. Ya, itu bukannya usaha tetapi tipu daya yang dikomen oleh Allah, dan ia adalah tabab.
iaitu rugi, sebagaimana kalau kita lihat surah Tabbat Yada. Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab, maksudnya memang Allah kata rugi, terkutuk usaha yang sedang dibuatkan oleh Firaun untuk melawan pada Nabi Musa tersebut. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan taba'a, iaitu menutup, ya, mengunci 11 kali disebut di dalam al-Quran, dan ini dinyatakan pada ayat 35, kadzalika yatba'ullah, Allah sentiasa menutup, mengunci, ya, kepada hati orang-orang yang takbur, yang sering bermegah dengan menekan kepada orang lain. Jadi kesimpulannya, kita jangan jadi orang yang takbur dan jangan suka menekan orang lain bila kita ada harta pangkat, tetapi jadilah orang yang sentiasa menolong kepada orang di sekitar kita. Kita berehat sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah. Sambunglah dekat apa yang original lah, ya, daripada Abang Rabbani kita, nasyid yang senantiasa menggamit kita tak kala bertemu dengan Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba Allah yang benar-benar mendirikan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan, muhasabah, pengharapan kepada Allah, dan moga-moga habisnya Ramadan nanti natijahnya kita diampunkan ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah Safas, ketika Ramadan ni memang kita berebut nak baca Quran. Tapi kena hati-hati. Takut kita nak laju sangat lawan dengan kawan kita. Betul. Besok nak jumpa ni mesti tanya ni juzuk berapa dah. Kan hari ni 8 tak? 8 ataupun 8 ini lah 8 Ramadan. Kan jumpa jap lagi mesti juzuk apa dah, takkan nak cakap juzuk baru juzuk 4. 8 Ramadan mestilah kurang-kurang juzuk 8 ataupun juzuk 10. Pulung nak baca Ustaz Fas. Habis tu ngelanggang bacaan, tajwid tak ke mana, pemahaman lagi out lah. Dan satu lagi, kalau katakan ada ayah ke mak yang menawarkan hadiah untuk anak dia, subhanallah, ya, baca tu memanglah dapat hadiah, betul, kan, bagus, kan? Tapi jangan sampai tak ikut peraturan. Betul, Safa. Sebabnya kita nak belajar tajwid pada hari ini. Teruskan Ustaz. Baik, terima kasih Safa. Sebab itu kita nak singgah kejap, kita nak bersama ikuti apakah perkara yang kita nak fokuskan dalam tajuk pada hari ini. Jom kita ikuti paparan yang telah disediakan, iaitulah kita menjelaskan huruf kaf dan juga huruf qaf yang terdapat dalam ayat yang ke-34. Ayat ke-34. Kalau kita tak hati-hati, bahaya. Dia bunyi dua-dua kaf ataupun dua-dua qaf. Mari kita tengok ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza halaka qultum lan yab'atsallah, ila akhir ayat. Iaitulah kita nak fokus kita, surah Al-Azim, kita nak fokus kita kalimah halaka dan juga lepas tu qultum. Mula-mula huruf kaf. Halaka, halaka, lepas itu datang qaf. Qultum, halaka qultum. Jadi kena kenal pasti tepat keluar dia. Qaf dekat mana? Pangkal lidah, kan, belakang lidah dekat dengan anak tekak. Kaf depan dia. Halaka qu, halaka ku. So kena hati-hati supaya jelas perbezaan huruf kedua-dua huruf tadi, huruf kaf dan juga huruf qaf. Halaka qultum. Cuba 1 2 3. Halaka qultum. Baik. Jadi mudah-mudahan dapat kita perbaiki huruf-huruf ataupun sebutan-sebutan kita dalam bacaan Al-Quran, dan kita semaklah dengan guru-guru kita, insya-Allah. Selamat mencuba. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Star, ya, kita dapat sama-sama mengulang kaji kepada tajwid Ustaz, ya, agar memastikan walaupun kita ada target yang banyak pada bulan Ramadan ini, tapi kualiti, ya, kuantiti satu jumlah, tetapi kualiti mutu bacaan itulah yang kita harapkan Allah terima, ya. Allah terima tu dekat bahagian kualiti Ustaz, ya. Kuantiti itu kita cuba tambah dari masa ke semasa. Kita ingin meneruskan, ya, pada halaman 471. Sebentar tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-37 Ustaz, ya. Kesimpulan
dan yang Allah beritahu wama kaidu fir'auna illa fi tabab, ya, sebenarnya segala tipu daya Firaun itu adalah amat rugi. Apakah tipu daya yang dibuat? Salah satunya nak buat satu binaan, Ustaz, ya. Buat satu binaan, tapi binaan itu bukan untuk rakyat. Saja nak lawan saja kepada Musa, Nabi Musa alaihi salam, nak beritahu bahawa sebenarnya dia pendusta. Ya. Jadi projek itu kalau nak bina bangunan tinggi mesti kena pakai duit banyak. Masya-Allah. Tapi duit yang banyak itu untuk gunakan harta kerajaan, ya, harta negara, bukan untuk membantu rakyat. Hanya untuk meneruskan legasi ataupun kezaliman yang pangkat dia lah. Kalau tidak nanti Nabi Musa ini akan mengawal Mesir ataupun menjatuhkannya. Ini tidak akan diterima oleh pemerintah-pemerintah yang zalim. Dia nak kekal pasal di sebalik pangkat politiknya itu ialah harta lah, kan? Harta kalau tidak nanti habis segala. Dia punya kereta VIP, dia punya bodyguard semua habis, ya, dia jadi orang biasa sahaja. Jadi kita ingin menyambung kepada bagaimana respon rajul mukmin itu. Masih lagi dia balas balik, Ustaz, ya. Dan sebahagian pendapat ulama menyatakan bahawa ini adalah meeting tertutup di kalangan antara Firaun dan juga pemerintah. Jadi mereka terus berdebatlah, ya, terus berbincang nak memastikan apa strategi yang terbaik dalam mendepani Nabi Musa alaihi salam. Ayat 38 hingga 40 bersama dengan Ustaz Tamizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sambung bacaan kita untuk bahagian yang kedua, iaitu bermula dari ayat yang ke-38 sehingga ayat yang ke-40. Kita dah baca permulaan tadi dengan Murattal Bayyati. Yang kedua ini jom kita baca dengan Murattal Hijaz, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 38 hingga 40, 3 ayat, Ustaz, ya. Sebentar tadi untuk kita sama-sama menyambung apakah respon daripada rajul mukmin itu, ya, pemuda ataupun pemimpin yang beriman itu, yang di mana dia bercakap, dia mengatakan alladzina amana ya qaumi, ya wahai kaumku, ittabi'uni ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya, perkataan yang lebih kurang sama kita sudah lihat pada ayat yang ke-29, Ustaz. Yes, 29. Dan kalau kita tengok kat sini beraninya, kan. Tadi ayat 29 itu yang cakap ini ialah Firaun. Betul. Firaun cakap bahawa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum ila sabilar rasyad pada ayat 29.
kan, aku akan bawa, aku nampak bahawa dia cakap ma'ara kan, ara ni maksudnya dia pun taklah berapa yakin sangat. Dia aku nampak kan, aku rasa bahawa aku ini sebenarnya bawa kepada sabilar rasyad. Jadi bagi orang yang tidak mempunyai ilmu, dia masih ada lagi rasa, Ustaz. Itu sebabnya kalau kita bercakap pun, kalau orang tu tak ada ilmu ke apa ke, kadang-kadang dia kata saya rasa kan. Ataupun kalau dia confident sangat pun, bila kita cakap ini dapat data daripada mana? Tak, itu saya rasa je. Dan kalau dah jadi begitu, kita tahu dah bahawa dia taklah mempunyai asas yang kuat. Sama juga kalau katakan betul. Quran, Ustaz ya. Kita bukan main rasa-rasa je. Saya rasa saya nak baca macam mana, apa yang dalam muka surat ni, Ustaz, yang kritikal lah, yang perlu diberi perhatian. Antaranya ayat yang ke-35 tadi tu, kalau kita tak hati, mutakabbirin jabbar. Ataupun tadi yang kita kongsikan tajwid. Halaka qultu. Kalau main baca je, rasa-rasa okey dah kot saya baca. Jangan main dan jadi imam lagi lah, Ustaz ya. Tak boleh main rasa-rasa, apatah lagi kalau Ustaz bercakap tentang Ramadan kan, terkenal dengan, betul, dia sebenarnya yang terkenal ini waktu zaman sebelum PKP, pasal dia buat dekat surau masjid. Kita lepas tu kita tak dapat semayang kat surau masjid banyak sangat. Jadi tahun ini harapnya, Ustaz ya, masjid-masjid ada adab lah. Antaranya ialah bacaan Fatihah, Ustaz ya. Betul, Ustaz boleh kongsi sikit? Safas, biasanya Ramadan ni dia nak cepat, Safas. Nak laju. Sebab apa? Masa menaik tadi tu, tengok moral sedap. Allahu akbar kan. Jadi bila kadang-kadang kita jadi imam, kita nak cepat. Kita nak cepat bacaan tu. Fatihah tu kita nak satu nafas. Kan? Kawan dah cabar, boleh satu nafas? Boleh. Bila baca tu, tuan-tuan, hati-hati supaya baris itu kita jaga. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Senang memang satu nafas. Tapi baris hujung-hujung tu kenapa tak hidupkan? Betul. Sepatutnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Hidupkan baru betul. Jadi bahaya, Safas. Kadang kalau kita tergesa-gesa sangat ni, macam inilah kan, rasa agak-agak je, main agak-agak. Jadi ini tanggungjawab besar pada imam yang betul, ada ya, yang mungkin sudah banyak ditugaskanlah, Ustaz ya. Sebelum ni kurang tugas sikit tapi bila dah mula bertugas ini, kita nak berikan yang terbaiklah kepada ahli jemaah. Ahli jemaah ikut je, Ustaz. Betul, sebab ada juga kalau dari segi macam dia nak pelbagaikan bacaan, contohnya taranum. Dia kata dah habis taranum dah baca. Dia baca taranum Hindustan pula. Jadi itu tak boleh main rasa. Saya rasa boleh, saya rasa sedap. Tak boleh macam tu. Tak boleh rasa-rasa. Kan? Wal adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Dia masuk lagu Hindustan. Jadi jangan Quran tak boleh macam tu. Jadi ini yang kita belajar daripada ayat 38, Ustaz ya. Yang pemuda ini dia cakap ahdikum sabilar rasyad ya, aku akan tunjukkan jalan yang jelas. Tetapi kalau Firaun itu dia ada perkataan ara ya, iaitu perkataan itu yang pada ayat 29 tadi itu, ma'ara, maksudnya dia ada lagi dia punya kegusaran dia ketika dia kata bahawa dia menunjukkan jalan yang benar. Dan kalau kita perasan dalam surah Ghafir ini, Firaun pernah menyatakan pada Nabi Musa ini sebagai pembuat perosak, sebagai makhluk perosak lah. Jadi orang ini cakap orang ini, dan dalam masa yang sama dalam Al-Quran kita tahu Allah memberi komentar kepada orang yang zalim ini membuat kerosakan. Jadi siapa yang betul? Yang pastinya betul sudah tentu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 38 ini memberi pelajaran kepada kita, Ustaz ya. Maksudnya ialah kita perlulah jadi orang yang sentiasa menyampaikan. Menyampaikan, berusaha, dan jangan putus asa. Walaupun ada hujah-hujah yang dibawakan, tapi hujah yang bawa daripada sumber bukan Al-Quran ini, dia tak ke mana pun. Dia berpusing dan akhirnya apakah realiti tentang dunia ini disampaikan pada ayat 39. Mari sama-sama kita baca. Inilah juga perkara yang disampaikan dalam surah-surah sebelum ini. Bagaimana dunia ini boleh menipu kepada Firaun, boleh menipu pada Haman, menipu pada Qarun, boleh menipu kepada kaum-kaum selepasnya, juga menipu kepada kita pada zaman ini kalau kita tidak betul-betul memahaminya. Ayat 39 kita ulang baca bersama, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fas. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu taala, mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-39, dan maksud dia pun, makna dia pun sangat menarik. Jadi Ustaz Fas akan kongsikan dengan kita. Kita baca dulu ayat yang ke-39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'
Sadaqallahul azim. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ini adalah satu kefahaman Ustaz ya, yang perlu kita jiwai sebenar-benarnya. Mudahnya kalau kita rasa ada Ramadan, pergi bazar Ramadan Ustaz ya, dia waktu dia berkeinginan pasal lapar kan. Bila lapar itu dia akan tengok macam-macam nak. Ya, macam-macam nak. Tetapi kita penuh jari ni. Penuh ya, kita kena jaga-jaga perkara ini pasal itu memang dunia dan salah ke kalau memang ada keperluannya itu dah menjadi kepada akhirat. Betul. Tapi kalau kita sekadar nak rasa, kita kena cuba kawal perkara tersebut. Mengapa? Kerana ada rasional Ustaz. Kadang-kadang bila beli banyak tu boleh simpan. Tapi sebenarnya Allah dah cakap kat sini, innama hadhil hayatud dunya, perkara dunia ini dia sekejap je. Mata' istilahnya. Ya, iaitu kesenangan yang sekejap. Makanan kalau kita beli hari ni, kita simpan dalam peti ais, 2-3 hari tu tak ada nak makan dia. Beli lain. Yang masuk tong sampah. Jadi kita kalau nak tahu apa tukar kepada akhirat macam mana? Beli banyak-banyak, bagi kat surau Ustaz. Bagi pada jiran. Kalau niatnya begitu okey. Ya. Jadi kita tengok orang lain banyak-banyak tu, jangan pula kita kata ini dunia, jangan cakap begitu ya. Pasal kita tak tahu lagi dia nak pergi ke arah mana. Kalau dia pada hari ini dah dengar ayat 39, dia kata saya beli ni nak bawa ke surau, rumah anak yatim dan sebagainya. Ini adalah peluang untuk membina Darul Qarar ya. Darul Qarar ini adalah daerah yang kekal ya, yang selesa, yang mewah kerana membuat persediaan daripada ini. Dan inilah seruan daripada ayat 40, siapa yang buat buruk Allah akan balas sepadan dengannya. Tetapi kalau katakan amila salihah min zakarin aw untha wa huwa mu'min, Allah highlightkan perkataan mukmin Ustaz ya. Pasal rajul mukmin tadi tu dia senyap je kan. Tapi bila dah kata nak bunuh Nabi Musa, dia bangkit, dia dia tak boleh duduk diam. Nak ceritanya pada kita dalam hidup kita ini, ketika kita nak beramal soleh, kalau ada orang dizalimi Ustaz, kita tak boleh duduk diam. Tak boleh duduk diam. Tapi kita dapatkan maklumat betul lah kan, data-data betul. Jangan nak komen kan, tapi komen tu tak betul, akhirnya bukan amal soleh, itu amal qabih kan, yang kita harapkan dia tidak berlaku pada kita pada bulan Ramadan. Allah kata apa? Balasan bagi orang yang beramal soleh dengan asas iman ini, faulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Ya, masuk syurga diberi rezeki ya, diberi rezeki tanpa hisap Ustaz. Masya-Allah. Pasal sebenarnya kalau dalam kes yang pemuda mukmin ini, tak tahulah lepas itu masih kerja dengan Firaun ataupun kena tang kan. Kalau kita tegur bos kita dekat tempat kerja ke, cara cakap kena elok. Tapi kalau akhirnya cold storage ya diabaikan ataupun dihantar surat notis ke sebagainya, kita tahu bahawa sebenarnya apa? Allah akan beri rezeki yang tanpa hisap bila sampai di akhirat nanti, ganjaran kepada kita untuk bangkit memperjuangkan keadilan. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh para anbiya dan rasul, dengan memastikan kita juga akan mengikutinya dan juga menyampaikannya. Yang pertama, jangan berdebat tanpa ilmu kerana ia mendatangkan kesombongan dan akhirnya seseorang itu boleh menekan, menyalahgunakan kuasa dan harta yang ada. Ini kita belajar daripada ayat yang ke-38 dan seterusnya. Dunia adalah satu nikmat sementara, maka apa yang perlu kita buat adalah sama-sama kita tukarkan segala apa yang kita ada, Allah pinjamkan, menjadi aset ke akhirat nanti. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Faz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله ويا رحمن ويا رحيم. Di saat yang penuh barakah ini ya Allah, di penghulu segala bulan ini ya Allah, tangan kami tadahkan memohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Rahman, dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, sebelum ini kami memohon kepadamu agar dipertemukan kami dengan Ramadan ya Allah. Saat ini kami bersyukur ya Allah
kerana kami berada di penghulu segala bulan yang penuh dengan rahmat ini, penuh dengan keampunan, penuh dengan ganjaran ini ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kami ini hamba-hambamu yang benar-benar mendirikan Ramadan kali ini dengan Ramadan yang terbaik buat kami. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, jadikan kami ini senantiasa bersama dengan Al-Quran. Permudahkan lidah kami menyebut kalimahmu Al-Quran. Cerahkan mata kami melihat ayat-ayatmu ya Allah. Bersihkan hati kami agar kami mudah menerima pengajian Al-Quran dan juga diberi kekuatan untuk mengamalkan Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jangan kau jadikan hati kami hati yang benar-benar cinta akan dunia sehingga meninggalkan akhirat negeri kekal abadi kami ya Allah. Maka ya Allah, isilah hati kami dengan cintakan akhirat. Mudah-mudahan dengan itu dunia pun datang kepada kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari yang ke-8 Ramadan ini. Moga-moga terus kita istiqamah dan jangan lupa untuk kita berinfak tuan-tuan ya dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita bersama berkongsi, dan dalam masa yang sama tuan-tuan juga berinfak kepada ahli keluarga masing-masing ya untuk iftar, untuk buka puasa, sahur dan sebagainya, kerana kita perlu mencontohi sama-sama seperti mana Rasul menderma seperti angin yang amat indah berhembus kepada semua pihak. Kita berdoa kembali semula, kita akan bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Di bibir sentiasa